A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia rahmat serta kasih sayangnya pada hari ini dapat lagi kita sambung perkongsian bicara maqasid kita, dan insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan tajuk yang akan kita sambungkan daripada perbincangan yang minggu lepas. Kalau minggu lepas kita dah nampakkan tentang Hudan, Bainat dan Furqan, kemudian kita lestarikan pula dengan bicara Al-Kafi yang menampakkan kesinambungan daripada perbincangan kita pada seminggu yang lepas. Dan hari ini dah masuk minggu yang keempat, dan insya-Allah kita sambung lagi pencerahan kita. Rasanya dalam tempoh sebulan ni kita akan memfokuskan kepada kepentingan kita memahami hikmah membaca Al-Quran itu secara maknawi untuk mencapai maksud dan tujuan makna ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Lalu kita mencerap sebagai satu teknik dan taktik bagaimana untuk kita membangunkan agama ini dengan lebih matang, bukan sekadar kita membacanya saja, tetapi bagaimana kita mengikuti juga sunnah dan juga uswah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan pula oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan yang paling penting sekali, kisah yang ada dalam Al-Quran tu, dalam 25 Rasul yang disebut namanya, termasuklah Ahmad yang disebut sebagai Nabi yang terakhir, yang penutup. Kemudian bagaimana kita nak memahami konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah yang akhirnya menyempurnakan misi sebagai pembawa risalah kepada seluruh umat Islam, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita. Dan seperti biasa, saya akan bertemu dengan teman-teman yang kalau ikut Kak Arfa tu, dia akan panggil sahabat syurganya, kan? Jadi terima kasih kerana terus bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan clear daripada Jengka, clear daripada PJ, clear daripada Ampang. Terima kasih kepada semua yang memberi komen dan respon atas visual dan juga audio yang kami sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah hari ini sebenarnya saya ada tetamu yang agak istimewa juga di luar sana. Tetamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Azmi daripada RU165. Tiba-tiba pagi tadi telefon, dah nak sampai dekat RPWP, katanya nak mengikuti program live ini secara langsung. Maksudnya nak live sekali lah, bukan duduk dengan saya, tetapi dia nak tengok macam mana saya beraksi di depan kamera, dia duduk dekat belakang kamera. Jadi tak nampak lah dia. InsyaAllah lepas ni saya akan attend dia lah. Okay, terima kasih kepada semua yang memberi sokongan. Yang tu yang penting sekali. Dan saya ada kongsikan juga sedikit sebanyak tentang beberapa perkara yang melibatkan Al-Quran yang perlu kita fahami dari sudut pembacaan. Dan saya mendapat banyak respon yang positif. Terima kasih kepada semua yang memenuhi inbox saya di Facebook. Ada yang WhatsApp saya, ada juga yang turut Telegram saya, yang bertanyakan macam mana kaedah-kaedah, macam mana nak initiate diri ni supaya bersegera dalam membaca Al-Quran. Bukan sekadar membaca secara Arabnya saja, tetapi bagaimana kita nak memahami Al-Quran itu dalam bentuk yang sebenar. Macam mana Al-Quran itu kita nak angkat dia sebagai satu bacaan yang membawa perintah, bacaan yang duduk dalam dada kita sebagai satu bacaan yang memandu hala tuju kita, kerja tangan kita, kerja buat kita, apa saja yang keluar daripada mulut kita, apa saja yang keluar daripada akal dan juga hati kita, tidak lain melainkan semuanya dipandu oleh ayat-ayat Al-Quran. Bab tu dia perlukan kepada kemahuan yang sangat-sangat kuat untuk kita sama-sama membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai perlembagaan hidup kita, bukan sekadar hanya kita baca dalam bahasa yang
kita sangka kita sudah menjadikannya sebagai satu amalan. Jadi harapan saya, mudah-mudahan setiap persoalan yang ditanya, setiap persoalan yang diberikan, akan saya usahakan untuk dimasukkan dalam perbincangan, sama ada dalam live ataupun saya sendiri cuba untuk tulis dalam bentuk perkongsian. Kadang-kadang ada perkongsian harian saya tu pukul 6.30 ke pukul 6 pagi macam tu, saya ada tulis setiap pagi. Di situ sebenarnya ada yang saya ambil sebagai asbab untuk saya ceritakan dalam bentuk yang bersahaja. Kadang-kadang ada orang bertanya secara langsung, secara tidak langsung, dan dia kadang-kadang menjadi satu topik yang sebenarnya boleh dikembangkan untuk menjadi satu artikel yang boleh kita sama-sama ambil manfaat dan benefitnya. Jadi kalau kata ada kisah-kisah yang menarik, ada cerita-cerita yang menarik berkenaan pengalaman kita terutamanya dengan Al-Quran, pencarian kita dalam mendapatkan petunjuk Allah, mudah-mudahan ada sedikit sebanyak tu dapat memberikan kepada saya peluang untuk kita berkongsi kepada orang yang lain. Okey, jadi dah pukul 10.08. Okey, Kuala Berang pun clear. Okey, Tok Menghulu, Anwar Musa, terima kasih Tok. Ada peluang untuk tonton pada pagi ni. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya kalau yang saya tegur, yang kita kenal tu, sebenarnya adalah mereka-mereka yang pernah mengikuti umrah bersama dengan saya. Okey, jadi kita rapat lah kalau kata kita dah mula menegur dekat dalam komen ni. Okey, Abang Wahidin pun ada. Alright, terima kasih kepada semua, dan insya-Allah saya harap yang lain-lain tu kalau saya tak sebut nama tu, mungkin kerana saya pertama kali jumpa nama, ataupun mungkin dah beberapa kali kita berselisih dekat dalam ruang komen. Ada Kak Rozila Arifin, ada Kak Zainun Ismail, insya-Allah. Moksu pun ada, Kak Kamilah Ibrahim. Okey, insya-Allah apa saja pun saya ucapkan terima kasih kerana anda semualah orang yang menyebar luaskan maklumat info yang berguna ini. Mudah-mudahan saya tidak mahu kita drastik pergi terlalu cepat. Biarlah kita sedikit demi sedikit kita bergerak secara organik. Itu lebih fitrah. Kita lebih memahami Al-Quran itu berdikit-dikit, kerana Al-Quran itu pun turun secara tartil. Jadi apa yang kita usahakan adalah laluan untuk kita mencari satu petunjuk yang akhirnya dia memberikan kita rahmat. That's why tajuk kita hari ni Hudan wa Rahmah. Sebab dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat yang dipairkan, digabungkan. Hudan wa Rahmah. Sebelum ni kita sudah bincangkan apa tu Al-Quran. Al-Quran Hudan, Bainat wal Furqan. Dia tiga ni, tiga elemen ni. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia straight ayat dia. Surah 2, Surah Al-Baqarah 185, dia menceritakan apa itu Quran. So kalau kita lepas ni, kita tanya anak-anak kita, Quran tu apa? Nanti dia akan bagi jawapan. Quran itu petunjuk. Dia akan bagi tahu Quran itu kalamullah. Ada pula yang akan cakap Al-Quran itu cahaya. Dia akan bagi tahu lah Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu peta kehidupan. Macam-macam lah orang akan keluarkan berdasarkan kefahaman dan juga apa yang mereka dapat melalui input-input yang datang daripada pelbagai laluan. Ada datang daripada sekolah, ustaz cakap macam ni, ada ustazah cakap macam ni, ada tok guru dia cakap macam ni, ada madrasah dia kata begini, ada dia dapat daripada Facebook, daripada blog, daripada Twitter. Bermacam-macam ragam jenis, bentuk, perumpamaan dan juga penjelasan yang menerangkan apa itu Al-Quran, tetapi semuanya nak menjelaskan bagaimana Al-Quran itu berfungsi. Tetapi yang paling besar sekali maksudnya tidak lain dan tidak bukan telah termaktub. Bila cakap termaktub, bermaksud dia sudah menjadi satu ketetapan yang ada di dalam Al-Quran. Dia sudah pun disempurnakan ayatnya menjadi satu contoh ayat yang boleh kita guna pakai dalam aktiviti setiap hari, dalam penyampaian, dalam apa jua rujukan yang mahu kita sampaikan berdasarkan ayat-ayat yang jelas, nyata datangnya daripada Allah, yang tidak boleh kita dakwa-dakwi dan memberi alasan, melainkan itulah dalil dan nas yang menjadikan kita bercakap menjadi orang yang bercakap dengan bernas. Bernas bermaksud bijaksana. Jadi kita bercakap dengan kebijaksanaan Allah. Kita meminjam sifat Allah yang maha bijaksana itu untuk kita lafazkan melalui kata-kata kita, mewakili
peranan sebagai seorang Rasul, peranan sebagai seorang pewaris kepada kerja buat Nabi dan juga Rasul, lalu kita menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi, disampaikan melalui kitabnya, dan kita pula orang yang membawa risalah tersebut, menjadi orang yang memegang amanah yang sama untuk kita sampaikan kepada umat Islam yang lain. Jadi itu peranan yang kita kena bawa. Jangan ingat Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, kemudian benda tu selesai di zaman Nabi Muhammad, kita hanya dapat satu kitab, lalu kita cuma membacanya tanpa kita faham. Tak jadi kerja macam tu. Tak boleh kita memahami seperti itu. Melainkan apa yang Rasulullah buat, itu juga tanggungjawab dan amanah yang sama yang kita kena ikuti. Jadi apabila dinampakkan sebagai Al-Quran, kita kena pandai dan tahu macam mana nak menjawab. Al-Quran adalah hudan, bainat dan furqan, yang mana itulah elemen yang kena ada di dalam kita memahami satu bacaan ataupun iqra', kondisi yang ada di depan kita. Al-Quran dia menjelaskan bainat, penjelasan. That's why kita kena tahu pula apa itu bainat. Dan apa yang saya kongsikan dekat dalam caption yang ada dekat ruang ayat tu, saya tak pasti. Kalau siapa yang rajin tu boleh ambil caption tu, letak pula dekat ruang komen. Di situ kita boleh baca, insya-Allah. Okey, Masjid Al-Mukminin. Assalamualaikum Ustaz Syauqi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, live Ustaz saya linkkan dengan live Masjid Al-Mukminin. Semoga beri manfaat kepada semua pendengar. Alhamdulillah. Saya tak tahu Masjid Al-Mukminin ni di mana. Kalau boleh tolong bagi tahulah supaya saya tahu lokasinya di mana, dan insya-Allah mudah-mudahan kalau ada yang sedang mendengar, kita harapkan dia dapat memberi manfaat kepada mereka-mereka yang menonton secara langsung pada pagi ni. Kalau tak dapat tonton secara langsung, boleh tonton secara ulangan. Akan ada kekal di ruang Facebook saya tu, insya-Allah. Okey. Apa tu rahmat dan apa tu rahman? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, hudan wa rahmah itu adalah dua perkataan yang seiring, dia akan jadi satu pasangan. Kita tak boleh elak. Orang yang mendapat hudan, hujungnya, nikmatnya adalah orang yang akan mendapat rahmat. Itu janji Allah. Engkau dapat petunjuk, hujung nanti engkau pasti dapat rahmat. Itu Allah dah bagi jaminan. So kalau kata kita ni dapat Al-Quran ni, kita ni jangan bohong lah. Dalam setiap rumah ni wajib, setiap umat Islam akan ada Al-Quran. Wajib akan ada. Kok mana pun dia tetap akan usahakan untuk mengadakan Al-Quran ini di rumah masing-masing. Cuma bagaimana kita manfaatkan Al-Quran ini sebagai satu bacaan yang sangat jelas, bagaimana kita nak menjadikan bacaan ini betul-betul mampu untuk duduk dalam dada kita dan dia memandu kita dalam aktiviti harian. Itu orang yang mendapat petunjuk. Dia akan dilihat sebagai orang yang dah tidak bercakap bohong. Dia akan dilihat orang yang tidak menjadi orang yang fasik, berpura-pura. Dalam setiap kerja buat tu kita nampak dia buat seboleh-bolehnya, dia akan ikhlaskan dirinya dalam apa je urusan. Ini tanda-tanda orang yang dalam proses, dia nak islah, dia nak berubah dan dia sedang istiqamah. Sebab syarat apabila kita mendapat petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu cerita tunjukkan kami, berikan kami hidayah. So kita dah dapat petunjuk hudan tadi, dan kemudian kerjanya adalah untuk kita istiqamahkan hudan pula. Okey, istiqamahkan sehinggalah kita mendapat nikmat. Nikmat itu adalah nikmat orang-orang yang pertama Nabi, An-Nabiyin, Wasiddiqin, Syuhada, Iwassalihin. Ada 4 golongan yang dikatakan Allah mendapat nikmat ini. Ada dalam surah 4, surah An-Nisa ayat 69. Dinampakkan. Itulah golongan orang yang mendapat jalan yang lurus. Di mana penjelasan jalan yang lurus tu disebut dalam ayat 68. So surah 4 60, hari tu kita dah buka daripada 66, 67, 68, 69. 66 dia kena jelaskan macam mana nak dapat jadi orang yang betul-betul berhijrah. Dia mesti sama ada dia bunuh diri ataupun dia keluar kampung. So ayat itu ramai orang nampak hanya suicide bombers. Padahal Allah perintahkan kepada kita semua, kalau engkau nak jalan yang lurus ini, tidak lain dan tidak bukan, engkau kena bunuh diri engkau yang lama. Engkau kena bunuh diri engkau yang sebelum ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang bersifat buruk, penuh dengan kejahilan, penuh dengan kekafiran, penuh dengan segala jenis mak nenek fahaman yang ada dalam jiwa kita. Fahaman mak nenek tu maksudnya nenek moyang, fahaman lama, fahaman yang ada dalam jiwa kita yang menyebabkan kita berbelah bagi antara pemahaman lama ataupun kita nak mula meresap dengan kefahaman Al-Quran yang sebenar. Sebab kalau ikut fahaman nenek moyang kita, banyak yang kita masih berpegang dengan fahaman-fahaman berdasarkan kefahaman yang kita sendiri pun kadang-kadang tak faham, tak tahu. So bismillah adalah pengganti kepada
Bismi ana. Daripada bismillah itu hujungnya dilingkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. So apa itu Ar-Rahman? Untuk kita mencapai maksud Ar-Rahim. Satu maksud untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah. Jadi Allah memasukkan kita ke dalam syurganya bukan kerana amal kita, tetapi Allah masukkan kita ke dalam syurganya kerana rahmat kasih sayangnya. Kerana kita buat sesuatu itu dengan basmalah, kita buat dengan bismi Allah, dengan fahaman Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan satu bentuk sibghatullah yang telah pun Allah berikan kepada kita. Lalu kita bersungguh-sungguh berjihad, berjuang di atas muka bumi ini untuk kita melaksanakan segala perintah, titah, pelaksanaan yang Allah dah tetapkan kepada kita, dan barulah kita akan mencapai maksud dan tujuan hidup kita. Apa maksud tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. So nak mencapai makna pengabdian itu, maksud dan tujuan penciptaan sebagai hamba Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memerlukan pendetailan, perhalusi, wal yatalattaf. Kita kena jadi orang yang sangat-sangat berhalus. Kerana urusan siratal mustaqim ini, dia adalah ibaratnya bagaikan sehelai rambut dibelah 7. Halusnya kita dalam memahami maksud dan tujuan hidup kita. Kena tahu kalau kita seorang yang menipu, seorang yang khianat, itu antara ciri-ciri munafik. Munafik tidak ada tempat melainkan kerak api neraka. Itulah seburuk-buruk golongan-golongan kafir. Kadang-kadang kita berbohong. Kita nampak anak kita berbohong. Kita mendapat amanah tetapi kita culas dengan amanah tu. Kita khianati amanah tu. Kita menjadi talam dua muka dalam kehidupan harian. Kita menerima rasuah. Kita membuat perkara-perkara yang buruk. Kita memburukkan sahabat orang lain. Kita membuat fitnah ke atas orang lain. Kadang benda tu semua dah jadi satu lumrah fitrah hidup kita setiap hari. Kena pula dalam dunia Facebook ni, tulis ikut sedap hati, komen ikut suka hati. Semua benda tu yang kita buat, kadang-kadang kita tidak perasan dia adalah satu gambaran ciri-ciri golongan-golongan yang fasik dan munafik. So bila benda itu kita rakamkan dalam bentuk perintah yang jelas di dada kita, kita tahu the boundaries and limitation. Hudud yang kita dah nampak, yang dah ditetapkan Allah itu dah menjadi satu guideline, rules, do and don'ts yang Allah dah beri, dan kita akan nampak kita ni sebagai siapa di muka bumi Allah hari ini. Kalau kita menjadi hamba nafsu, kita akan ikut suka hati kita je, kita akan buat apa pun. Tapi kalau kita ikut apa yang Allah perintahkan, dan kita akan jadi orang yang mula mengikut ilmu. Bukan nafsu lagi, kita akan dipertuntunkan dengan perjalanan wahyu. Kita akan dipimpin dengan pekerjaan kita, pelaksanaan kita, amalan hidup, cara hidup kita, semuanya akan dipandu wahyu. So ini adalah satu perkara yang kalau boleh biar kita jelas, biar kita faham di mana duduk perkara Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca dalam surah yang pertama Al-Fatihah itu, ayat pertama yang kita baca, dan di situ juga ada satu maksud yang sangat berat, bukan sekadar kita membaca secara ritual. Bismillahirrahmanirrahim ritually. Saya cakap secara ritualnya. Kan? Secara ritualnya kita akan baca apabila kita nak buat perkara-perkara yang kita jadikan ni sebagai amalan harian. Kita nak makan, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Itu amalan ritual. Sebab apa? Sebab apa saja yang masuk dalam mulut kita, selalunya kita akan dididik daripada kecil, baca Bismillah. Nak masuk tandas, kita baca Bismillah. Nak bawa kereta, kita baca Bismillah. Nak tidur, kita baca Bismillah. Nak apa sajalah yang kita nak buat, kita dah dididik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi sendiri pun cakap, kan? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa a'taq. Setiap amal pekerjaan yang dibuat tanpa disertai, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqtaq, maka ia terputus. Dia terputus daripada menjadi satu amalan. Jangan kita ingat baca Bismillah itu dah jadi satu amal. Belum. Bismillah disebut di mulut, dia hanya jadi satu sebutan, hanya satu lafaz. Dia hanya satu zikir untuk memperingatkan kita yang nak masuk ke dalam mulut kita itu mesti datang daripada sumber yang ada basmalah. Apa yang datang daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang kita nak convertkan kepada sesuatu pekerjaan yang berbasmalah. Makanan yang kita nak masuk, bagaimana rezeki yang kita dapat tadi. Orang curi pun kadang-kadang nak buka peti tu dia baca Bismillah. Tahu, dia punyalah gonyong-gonyong-gonyong tapi kunci tu tak terbuka. Tiba-tiba dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ketak terbuka pintu besi tu. Tu pencuri pun kadang-kadang guna Bismillah, bukan dia guna jampis ke apa.
Kadang-kadang adakah kita nak kata apa yang disebut itu menghalalkan perbuatannya? Belum tentu. Sama juga dengan rezeki yang masuk dalam mulut kita. Kita kadang-kadang tahu rezeki yang datang daripada kita itu rezeki daripada duit curi ke, duit rasuah ke, duit yang kotor ke, duit bagaimana ke. Kadang-kadang kita tahu. Dan ada orang sedang duduk di kalangan ramai-ramai ni tengah sembang. Sembangnya bunyi ilmiah. Bunyinya dengan diawali dengan basmalah. Tetapi tengah duduk sembang sedap-sedap tu, ceramahnya bertukar menjadi politik. Menghentam orang lain. Memburukkan orang lain. Membunuh dengan niat untuk memburuk-buruk dan mengkeji orang lain. Jadi di mana basmalahnya? Hanakah di mulut ataupun disertai dengan perbuatan yang menyebabkan kita faham apa yang kita maksudkan di mulut kita tadi. So ini semua kita kena jelas supaya kita tidak jauh daripada guideline yang Allah berikan. Sebab Allah cuma nampakkan once engkau buat dengan basmalah, engkau akan mendapat satu nikmat. Nikmat itu sama ada engkau akan mendapat jalan-jalan orang yang diberi nikmat macam mana dinampakkan dalam surah 469 tadi, ataupun engkau akan jadi seperti mana golongan yang dimurkai, ataupun engkau akan jadi seperti mana orang yang disesatkan, ataupun orang yang dal, orang yang bingung. Waladhdallin itu dibaca dengan harakat yang panjang. Nak nampakkan kita akan duduk dalam keadaan kita bingung. That's why kadang-kadang kita nampak walaupun kita dimurahkan rezeki, kita memiliki harta, kita memiliki kekayaan, kemewahan, anak, isteri, keluarga yang dah nampak sempurna di mata manusia, kadang-kala kita kehilangan nikmat kebahagiaan, nikmat keseronokan, nikmat kefahaman Al-Quran, nikmat untuk kita berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang, dengan bahagia. Dengan ketenangan itu menggambarkan hati kita ini adalah orang yang lapang, orang yang tidak bermasalah, orang yang duduk dalam keadaan kita sentiasa boleh senyum. Sebab kita kenal orang yang kaya tetapi senyumannya sangat miskin. Kita kenal orang yang nampak kaya bergaya tetapi hakikatnya dia tidak bahagia. Semua itu adalah perkara-perkara yang kita boleh nilai hanya melalui membaca tanda-tanda melalui bahasa badan. So hari ini kita koreksi diri kita balik. Kita nak baca Al-Quran tetapi kita kadang-kadang kita tak faham apa yang kita nak baca. So kita bagi petunjuk. Awali dengan basmalah itu menunjukkan bagaimana kita nak membaca dan kita nak melaksanakan zikir kita itu, bismillah tadi itu, dalam setiap urusan. Allah itu berada dalam setiap perkara. Okay? Macam mana kita nak buat? So kita boleh tengok ayat hari ni. Tadi kalau dekat caption tu yang saya kata tu, kalau ada yang siapa yang ada dekat caption tu, sebenarnya dekat caption ada satu perkataan yang saya letakkan di situ, satu surah dipanggil surah Ar-Rahman. Sebab kalau kita nak mengenali Ar-Rahman, nanti kita tengok dekat dalam tu, kalau kita nak mengenali Ar-Rahman, kita mesti tahu rahmat itu dia adalah satu perkara yang disekalikan. So ada satu surah pula yang menunjukkan surah Ar-Rahman, surah yang ke-55, surah ke-55. Dia kalau nak baca ni tips lah. Kalau nak sedap baca, kita kena baca daripada surah 53 tu. Kalau baca 52, dinampakkan surah At-Tur. Surah Tur cerita tentang bukit. Apa yang dinampakkan tentang falsafah bukit, Tur. Kemudian kita nampakkan surah 53, surah Najm, surah bintang. Apa yang Allah berikan tentang perumpamaan bintang yang ada di langit dan juga kepentingan kepada manusia untuk mengetahui. Dalam surah bintang itu banyak cerita tentang Nabi Nuh, Nabi kaum Lut, kaum Ad, dinampakkan berlaku kepada Nabi Lut. Dia 4 generasi ataupun 4 keturunan manusia daripada 4 jenis utusan yang datang kepada mereka ini. Kalau kata Nabi umat Samud, dia mestilah Nabi. Nampakkan cerita-cerita tentang umat-umat yang melibatkan mereka yang mampu untuk mengukir bangunan daripada batu-bata. Dan di situ nampak kehebatan manusia. Kalau tengok Nabi Nuh, dia adalah orang yang mampu untuk membina kapal. Nanti saya nak masuk sikit lagi cerita Nabi Nuh ni, sebab dia cerita dia menarik untuk kita faham zaman kita. Dan 4 golongan ini daripada Nabi Nuh dipanggil kaum Nuh, kemudian Ad dan Samud, kemudian dimasukkan tentang Lut. 4 kumpulan manusia ni dia sentiasa menjadi satu pasangan yang diulang-ulang dalam banyak surah. Kalau tengok surah 53 dah dibukakan mukadimah. 4 ini ayatnya serentak. Kemudian dimasuk pula dalam surah 54, surah Al-Qamar, diceritakan lagi secara paragrafik. Dimulakan dengan kaum Nabi Nuh, kemudian dimulakan dengan Ad, kemudian dimulakan dengan Samud. Paragrafik dibagikan begitu straight sampai Nabi Lut. Dan dia akan tutupkan dengan satu kesimpulan. Awalnya 54 tu surah Al-Qamar diulang 4 kali.
dinampakkan walaqad yassarnal Quran limudakkir, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk orang-orang yang nak menjadi orang yang berfikir. Ada tak Allah kata? Allah tanya, adakah orang yang nak menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi Allah ulang banyak kali. Walaqad yassarnal Quran, Allah cakap. Daripada surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali Allah ulang. 4 kali Allah ulang dalam surah yang sama. Ni belum masuk Ar-Rahman, yang 31 kali Allah ulang tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Dan surah 55 dia menampakkan tentang gambaran dan hakikat syurga. Sebelum masuk surah 56, surah Waqiah, cerita tentang peristiwa yang dinampakkan sebagai dikatakan kebangkitan, peristiwa kiamat. So surah 53, 54, 55, 56. 57 dah masuk cerita Al-Hadid, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid dah masuk cerita tentang gambaran tentang kerja buat, macam mana kita nak memahami tentang besi. Itu dah masuk tentang istilah satu pakaian besi yang kita kena tahu daripada kisah Nabi Daud. Banyaklah kalau nak baca, tapi surah yang 4 ni saja dia sangat-sangat menarik kalau kita memahami bagaimana Allah sedang menceritakan kepada kita konsep pembangunan umat daripada kisah-kisah dan pelajaran umat terdahulu yang kita pula ambil pelajaran di zaman kita. Very very interesting kalau kita baca dengan faham lah. Kalau kita baca tematikalnya ada, dia ada tema dia, tetapi dalam tema itu dinampakkan pelajaran. Itulah hudan warahmah yang Allah berikan. Hudan, petunjuk yang berlaku kepada umat-umat terdahulu, dan rahmat yang mereka dapat, dan kita pula sedang aing ke arah untuk menerima konsep dan juga kebaikan yang sama. Okey, itu benda yang kita nampakkan. Okey, kalau kita baca surah Ar-Rahman, dinampakkan tentang Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan wa 'allamahul bayan. Itu 4 ayat yang pertama, surah 55. Dia tidak lain, dia nak menampakkan bagaimana Allah memberikan kepada kitab, memberikan kita kitab, di mana kita nak laksanakan kitab ni. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah itu dilihatkan sebagai Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Yang mengajarkan kitab. 'Allamal Quran. Dengan Al-Quran itu khalaqal insan. So Al-Quran ini dia adalah untuk mencipta insan. Itu fungsi Al-Quran. Itu fungsi petunjuk yang Allah bagi melalui Hudan, Bainat dan Furqan. Tidak lain, Al-Quran itu untuk mencipta manusia, untuk mencipta sifat pada diri manusia. Sifat yang ada pada Allah, semua 20 sifat Allah itu, dan juga semua nama-nama Asma'ul Husna itu adalah nama-nama yang baik, yang sebenarnya adalah ciri-ciri yang nak diletakkan pada dada manusia. Itu kalau kita baca Asma'ul Husna. Sebab Bismi Allah adalah tentang bicara fahaman Allah. So kita kena faham bagaimana Allah mentadbir dunia ini. Allah bagi satu contoh, macam mana Allah memberikan siang dan malam. Allah buatkan satu kitaran. Allah buatkan tentang macam mana perjalanan manusia ini daripada 24 jam sehari ini. Semua itu adalah bagaimana Allah mengutuskan malaikatnya, kemudian Allah mengutuskan rasulnya. Sebenarnya itu adalah satu jemaah kami. That's why kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa dalam Quran itu Allah membahasakan dirinya aku dan kami. So kita kena kenal siapa itu aku, siapa itu kami. Dari segi aku tu sebagai Allah yang hakikatnya menampakkan dirinya sebagai satu persona, dan juga kami itu sebagai satu institusi yang menjalankan perintah-perintah yang datang daripada Allah. So kena kenal konsep itu. So kalau kita di dunia ini, mesti ada orang yang sedang berusaha kerja dan kerasnya mereka ini sedang melaksanakan perintah Allah. Sebab kalau kita bagi sedekah, kalau kita bagi zakat, kalau kita bagi infak, kalau kita wakaf, apa saja urusan kita di dunia ini, sedekah kita tak sampai ke langit, duit kita tak terbang ke langit, duit itu kekal di bumi. Mesti ada orang yang melaksanakan perintah Allah, jemaah yang melaksanakan perintah Allah ini, yang menguruskan dana sedekah tadi itu untuk pembangunan agama. Itu yang disebutkan dalam surah 9, surah Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Ada tak ayatnya? Ada. Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah harta dan sedekah mereka itu, ambillah harta mereka itu sebagai sedekah. Ada perintahnya. Kena ambil tak? Ada orang yang kena ambil. Itu dinampakkan dalam surah 9 ayat 60. Dinampakkan tentang bagaimana infak kita itu, sedekah kita itu, apa saja yang kita berikan untuk atas dasar basmalah, kerana kita buat untuk fi sabilillah,
semua itu ada laluan dan jalannya. Sama macam korban. Allah pun kata dalam Quran, darah dan daging itu tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah ketakwaan kita. So kena faham apa saja yang turun kepada kita untuk kita demi kebaikan kita. Jadi Quran ini kita baca untuk siapa? Kita baca untuk Allah atau untuk kita? Pastinya kita baca Al-Quran ini untuk diri kita. Dan kita baca untuk buat apa? Untuk kita melaksanakan perintahnya. Kalau kita sahaja baca hari-hari, kan, dengan harapan Allah nak value bacaan kita itu betul atau salah, kan, dengan Allah nak dengar sedap ke tidak saja, tak. Dia tidak mencapai maksud dan tujuan turunnya Al-Quran kepada manusia. Kerana turunnya Quran sebagai hudan wa rahmah. Kalau baca Al-Quran tak faham, kita belum dapat rahmat Al-Quran lagi. Keras juga cakap ni. Sebab apa? Sebab itu hakikatnya. Rahmat adalah Allah sedang bless kita dengan kehidupan kita, dengan akhlak kita. Kita akan dapat menjadi manusia yang berperanan dan berpaksikan Al-Quran. Kita buat apa pun, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ni kalau baca Quran, lepas habis baca Quran, mulut tu sama macam tak baca Quran. Tahu, mulut mengumpat, mulut lancang, mulut tak ada insurans, mulut laser. Perangai dari segi pakaian masih lagi seksi, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi terdedah, terbuka sana, terbuka sini, kan, pergaulan masih lagi bebas. Maksudnya apa yang kita baca dalam Quran, dia tidak membentuk karakter dan peribadi kita di luar pembacaan Al-Quran. So Quran hanya jadi satu bacaan dan dongengan, omong-omong kosong. Kita baca kisah Nabi-Nabi terdahulu, tetapi kita tidak rasa benda itu untuk kita, peringatan yang keras untuk kita. Kita tak rasa Al-Quran itu sebagai satu petunjuk yang nak memberi kita rahmat. Tak. Kita cuma jadikan Al-Quran ini sebagai satu bacaan yang kita anggap dia secara ritualnya dapat memberikan kita ketenangan. Kita baca, nak masuk rumah baru, kita akan baca surah Al-Baqarah. Sebab apa? Itu yang dikatakan dapat memberikan ketenangan kepada rumah ni. Tapi lepas baca surah Al-Baqarah pun rumah kita tetap tak tenang. Panas membara. Suami tak dengar cakapnya, isterinya masih lagi degil, tak taat dan patuh kepada cakap suami, anak-anak masih lagi berkeliaran, degil, tak tutup aurat. Dan di mana usaha kita? Adakah kita dapat selesaikan masalah akhlak anak-anak kita hanya dengan membaca Al-Quran tanpa kefahaman? Tak. Simple. Tanamlah dalam jiwa anak kita dengan Al-Quran. Dan letaklah di kat mana-mana pun, dia akan berjiwa dan berakhlak dengan Al-Quran. Tapi bukan sekadar membaca tanpa kefahaman. You have to make him understand. Memahami Al-Quran ini dengan setiap perkataan itu adalah perkataan yang nak mengorak langkah dia sebagai seorang rijal. Kalau lelaki. Kalau perempuan, membawa watak dan jiwa yang rijal. Kalau kata Siti Hajar itu, macam mana Ibrahim pasakkan kepada Siti Hajar itu kefahaman yang sangat jelas, sehingga kan dia nak ditinggalkan dengan Ismail, dia mampu untuk memberikan furqan dan memberikan kata putus. Kalau ini daripada Allah, aku akan stay sini. Kalau ini daripada Allah, aku akan tinggal. Kau nak buat kerja, kau buatlah. Tahu, nak ditinggalkan suami, duduk di tengah-tengah padang pasir. Hajar membawa seorang prinsip yang sangat rijal. Dan dia seorang diri, kena lari anak mencari air hanya untuk menjaga dan kepentingan survival seorang anak yang diamanahkan kepada dia. Macam mana kuatnya, kentalnya jiwa seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Itulah konsep penciptaan sebuah rumah. Rumah yang dipanggil sebagai Baitullah itu sebenarnya adalah rumah Nabi Ibrahim. Dan ada makam Ibrahim itu adalah satu makam yang kita kena silahkan. Kita kena solat di makam Ibrahim, bukan sekadar ritualnya solat. Bagaimana Nabi Ibrahim membangunkan rumahnya dengan adanya seorang isteri yang taat, begitu taat dan sangat taat kepada suaminya, dan termasuklah anaknya yang jadi sangat patuh kepada apa saja perintah yang datang daripada seorang bapa. Dan pastinya perintah itu datang melalui perantaraan wahyu. Bila mana Ismail nak disembelih, Ibrahim dengan tenang dan berlapang dada jumpa Ismail dan bagi tahu ini adalah daripada perintah Allah. Dan Ismail pula boleh dengan tenangnya, kalau ini daripada Allah, sembelih je. Semudah itu kita dapat anak. Hari ni anak kita, dia sembelih kita ke kita sembelih dia? Soalan yang kita kena tanya. Dia sembelih kita dengan gadgetnya, dengan telefonnya, dengan wifi-nya, dengan bermacam-macam benda. Anak kita sembelih kita. Tahu? Dia nak apa dapat. Dia minta apa dapat. Modal dia manja sikit je. Dan kita memanjakan anak kita dengan kemewahan. Apa dia minta kita bagi.
Apa dia, semua kita bagi, kita serah. Kita bukan sekadar serahkan cinta kita, sayang kita, tetapi kita serahkan dunia kepada dia, sehingga anak dia tak mampu lagi untuk keluar daripada dunia yang dicipta oleh ibu dan bapa. Dunia yang dicipta itu dah menjadi satu syurga untuk anak. Semalam ada satu kes yang datang kepada kami, RPWP. Semalam maksudnya kes ini fresh lagi. Anaknya sudah dituba oleh kemewahan. Ni kemewahan. Ayahnya seorang engineer, ayahnya seorang yang bekerja luar lah, duduk outstation. Tak banyak duduk di rumah, banyaknya kerja offshore, banyaknya melibatkan urusan oil and gas. Gaji banyak, satu trip keluar mungkin sebulan 2 bulan, ada kadang tu 2 minggu. Gaji tak lari, cash money 150,000, 100 ke 150,000 per job, per kontrak yang dia kena buat. So easy money, duit memang ada. Anak tak ramai, anak lelaki, anak perempuan. Ada macam biasalah, anak lelaki, anak perempuan. Tapi di situ dia dah mula sedar, ni bapak dah mula sedar. Anak dah membesar, anak dah mencapai umur akhir baligh, anak lelakinya dah sampai satu tahap yang berakal. Bila masuk bilik anak lelaki dia, nampak ada poster-poster, gambar kereta yang mahal, nampak dream dia yang lebih ke arah keduniaan, nak ada miliki kereta-kereta yang sport car semua. Semua itu sudah ditanam. Duit banyak, anak dah biasa hidup dengan kemewahan, rumah yang besar, kemudian dah mendapat satu blessing dalam urusan-urusan harian, blanket, gadget memang ada, akses untuk internet memang ada, dan memang itulah yang diberikan kepada anak, kehidupan dunia yang mewah. So timbul kebimbangan dan kerisauan. So semalam datang jumpa, minta pandangan, minta pendapat, macam mana nak selamatkan anak dia daripada dunia yang dia yang cipta. Ini syurga dia. So kalau kata akhir zaman ini Dajjal sedang mencipta syurga, jangan kita lihat Dajjal yang kita tunggu-tunggu, yang berkaki besar, yang boleh lepas satu langkah saja, dia langkah lautan Atlantis ke, mana-mana ke, Antartika ke, apa ke. Tak ada. Dajjal itu Dajjal yang kita serahkan kepada Allah, bagaimana rupanya dia akan datang. Wallahu alam. Itu kita serah pada Allah. Hari ni dalam usia kita 60 ke 70 tahun ini, yang Nabi cakap 60 ke 70 tahun, tak lama tau. Dah berapa puluh tahun dah berapa generasi dah kita dengar cerita Dajjal ni, daripada nenek moyang kita sampai kepada kita. Cerita ini diulang-ulang. Daripada zaman Nabi lagi diulang-ulang sampai kepada kita. Dajjal ni kita tak jumpa lagi, tapi kita akan jumpa Dajjal yang muhkamat itu, yang dalam rupanya yang asal itu tidak lain dan tidak bukan apabila kita sendiri yang bermata satu. Kita sendiri yang tutup mata kita. Kita sendiri yang terlepas pandang, yang pandang sebelah mata, yang melihat sesuatu itu dengan kita mengambil mudah setiap apa yang ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita nampak anak-anak kita bercakap bohong, kita tak cantas kebohongan mereka. Kita cuma marah, kita cuma tegah, tetapi habit itu sudah ada tak dalam diri mereka? Ada. Anak-anak kita mungkin berakhlak yang tidak baik, merempit, naik motor, kadang keluar rumah tak minta izin, tak pakai baju yang menutup aurat sempurna, tudung yang tidak sempurna, baca Al-Quran yang tak faham. Kadang-kadang ibu bapa ni tutup sebelah mata, manjakan dengan kemewahan, berikan segala keinginan mereka. Buat yang terbaik. Terbaik bagi kita itu terbaik dengan fahaman duniawi. Terbaik bagi kita itu adalah konsep yang kita rasa melalui redha kita, bukan redha Allah. Terbaik itu hanya mengikut nafsu kita, bukan mengikut ilmu yang Allah berikan. Dan yang mengidapnya adalah anak cucu cicit kita. Generasi kita yang sedang mati, yang sedang dalam keadaan nazak, kerana mereka itu tidak memahami tujuan dan hakikat hidup. Sayang bila kita ada potensi, anak yang berpotensi, cerdik, berakal, tetapi sudah dituba dengan kemewahan dunia. Siapa yang bagi? Siapa yang tunjukkan? Kita. Mungkin kita kata tak apalah, itu bapak dia yang kaya, kita yang miskin ni. Tak, miskin ini lagi Allah kata, yang miskin ini lebih dekat dengan kekafiran. Lebih dekat dengan kekafiran, keingkaran. Jangan kita lihat orang kafir itu Acong, Mutusami, Ramasami, tahu orang duduk kat Afrika Selatan dan apa semua bagai. Belum lagi. Mereka itu adalah orang yang jahil, yang tidak mendapat petunjuk Allah ni. Mereka tidak mendapat, mereka tidak membaca ni. Hakikat kafir, fasik dan munafik itu adalah orang yang membaca Quran,
yang memiliki Al-Quran, yang mendapat petunjuk, tetapi mereka ingkar. Mereka tidak mahu mengikut apa yang Allah tetapkan. Mereka ingkar. Kitalah orang yang dapat Al-Quran, tetapi kita ingkar untuk mengikut perintah Allah. Ingkar itu bahasa Melayu, kafir itu bahasa Arab. Seorang yang ingkar, yang tak nak ikut perintah Allah, itulah orang yang kafir. So, adakah kita ni masih lagi rasa kita ni aman, tenteram, akan kekal menjadi orang yang istiqamah, duduk di jalan yang lurus, atau kita sebenarnya sedang melalui jalan yang bengkok, jalan yang jauh daripada hakikat dan perintah Allah, jalan yang sedang jauh daripada apa yang Allah maksudkan kepada hakikat kejadian kita. Apa hakikat kejadian kita? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Kita wajib diciptakan daripada Al-Quran. Karakter kita, akhlak kita, sifat kita, sikap kita, budaya hidup, cara hidup kita, semuanya mesti daripada Al-Quran. Wa 'allamahul bayan. Dan dia pula mengajarkan kita bagaimana untuk menjelaskan. Al-Quran mengajar kita penjelasan. Bagaimana kita nak menjelaskan siapa kita, akhlak kita, diri kita, prinsip kita, pedoman hidup kita, apa yang ada dalam kepala kita. Semua itu datangnya daripada Al-Quran. Dan kita akan bercakap pun semuanya daripada ayat Al-Quran, kata-kata Al-Quran. Tidak keluar dan di luar daripada kepentingan agama Islam. Yang ada di mulut kita hanyalah lafaz-lafaz mengajak manusia kembali kepada Allah dengan petunjuk Al-Quran, dan mencegah keji dan mungkar yang ada di depan mata kita dengan prinsip Al-Quran. Bab tu ramai yang belum lagi jumpa jalan. Hudannya mungkin sudah ada, petunjuknya, tetapi kita belum dapat bless, rahmat daripada Allah. Kita hidup, tetapi usia kita, nyawa kita, tahu-tahu je dah nak habis. Seminggu itu terasa begitu cepat. Tak tahu apa kita buat, tahu-tahu dah habis. Saya rasa macam saya baru live hari Isnin lepas, hari ni dah Isnin balik. Dia rasa macam tu. Tapi di mana rahmat dan keberkatan masa? Hilang. Tengok TV 2-3 jam, hilang keberkatan masa. Pergi main golf pagi sampai ke petang, hilang keberkatan masa. Hilang keberkatan nyawa, hilang keberkatan usia, hilang keberkatan umur, hilang keberkatan harta, rezeki yang Allah bagi. Harta banyak, hilang pun banyak. Anak ramai, keberkatan anak pun tak ada. Ada isteri, keberkatan seorang isteri pun tak ada. Sedikit demi sedikit kita hilang keberkatan yang Allah nak bagi. Kita lost di situ. Kita sesat, kita bingung dekat situ. So kita nak cari balik jalan macam mana kita nak mendapat perintah yang sebenar dan kita nak melaksanakan perintah Allah tersebut. Okey? Saya rasa banyak juga yang saya dah sampaikan. Kita ada 15 minit terakhir lagi. So saya nak bagi sedikit sebanyak contoh lah. Contoh supaya kita sama-sama baca Al-Quran, bukan sekadar dengan bacaannya saja. Okey, cuba buka surah Yunus. Surah Yunus, surah cerita Nabi Yunus Yunus. Cuba tengok ayat yang ke-61. Apa Allah kata dalam ayat yang 61? Okey. Kita bagi ada sikit. Ayat 61 Dah ada? Semua dah jumpa? Okey. Tengok. Wa ma takunu fi sya'nin. Allah kata dan tidaklah engkau. Okey, sekarang ni kita nak kena baca, buang kurungan tu. Saya tunjukkan tipikal contoh Al-Quran terjemahan yang ada dekat dalam market kita. Cuba tengok Wa ma takunu fi sya'nin. Dan tidaklah engkau berada dalam satu urusan. Allah kata sya'nin wa ma tatlu, dan tidak membaca sesuatu minhu daripadanya, min Qur'anin, tidak membaca sesuatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan satu pekerjaan, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ini bicara syahadah. Minggu lepas, ini saya dah confuse. Semalam saya cerita tentang hari Sabtu kursus haji. Kursus haji saya cerita flow syahadah sampai haji. Daripada syahadah, apa yang kita kena tahu daripada syahadah, apa keterkaitan syahadah dengan solat, solat dengan puasa, puasa dengan zakat, zakat dengan haji. Itu saya rumuskan rukun Islam itu dalam satu konsep. Saya rasa saya pernah cerita juga dalam bicara maqasid, konsep yang sama.
So syahadah ni dia adalah satu penyaksian daripada mata, daripada telinga, daripada hati. Itu adalah syahadah. Hudan, bainat dan furqan mesti datang daripada pendengaran, penglihatan dan hati. Okey, tak dapat elak. Dia mesti ada PPH, pendengaran, penglihatan dan hati. Dia disertakan dengan hudan, bainat dan furqan. Benda tu sekali. Syahadah ini adalah konsep bagaimana kita kena tahu apa yang kita buat disaksikan. Nabi tu, kenapa orang kata Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran? Sebab apa? Semua orang sedang mempersaksikan Al-Quran yang sedang bergerak, Al-Quran yang sedang berjalan. Saksinya manusia-manusia yang sedang perhatikan habit Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, kepimpinan Nabi. Semuanya ada karakter Al-Quran pada batang tubuh Nabi. Itu cerita khalaqal insan. Bagaimana Allah mencipta seorang Nabi, seorang Rasul. Pada dirinya ada satu uswah. Baca surah 33 surah Al-Ahzab ayat 21. Mana Allah sebut laqad khalaqna, dan tidak kami, dan benar sungguh-sungguh kami ciptakan pada diri kamu suri tauladan. Dinampakkan pada diri Rasulullah itu ada satu uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi mereka yang nak rujuk kembali kepada Allah, yang nak kembali kepada dasar kepimpinan agama, maka dia akan melihat pada Rasulullah itu, pada diri Rasulullah itu sebagai satu sampel, uswah, contoh. Sibghatullah itu ada pada diri Nabi. So tugas kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang yang beriman, engkau silahlah kepada Nabi, engkau rujuklah kepada Nabi, engkau rujuklah pada karakter Nabi, akhlak Nabi, uswah yang Rasulullah tunjukkan. Itu tugas kita. Sebab kitab itu dah disampaikan kepada Nabi, dan nak dapat kitab itu kita kena cari contoh yang ada pada Nabi. So nama dalam Muhammad yang ada dalam kurungan itu kita tolakkan, keluarkan, gantikan engkau tu pada diri kita. Sebab kita nak jadi tak macam Nabi, kita nak ada tak dapat semangat dan rahmat yang Allah dah bagi kepada Nabi, kita nak tak? Kita nak. Petunjuk yang daripada Nabi, kita nak tak? Kita nak. So kita nak jadi macam mana yang Nabi dapat, kita nak dapat ilmu yang Nabi dapat, kita nak yang tu. So tidaklah engkau, so sekarang ni Allah kata kepada kita, engkau ni duduk dalam apa saja urusan, tidak lain kau kena membaca Al-Quran itu, dan kau kerjakan sesuatu apa saja yang daripada Al-Quran itu, kau laksanakan Quran itu, tidak lain melainkan engkau akan sentiasa dipersaksikan. Baca surah 2, surah Al-Baqarah ayat 143, Allah kata pula dalam tu, kamu ini adalah ummatun wasata, umat pertengahan. Engkau menjadi saksi kerja buat Nabi, dan engkau menjadi saksi kerja buat manusia. Engkau tengok apa Nabi buat, engkau tengok apa Rasul buat, di situ satu benchmark. Engkau tengok pula umat kita hari ni, itu benchmark hari ni, benchmark Nabi dan benchmark ni. So dalam Quran ada 25 kisah Rasul. Each and every detailnya dah Allah berikan. Bagaimana yang berlaku kepada Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, siapa saja yang ada di dalam sejarah Nabi-Nabi terdahulu itu dinampakkan kisah-kisah umat yang berlaku. Dari sudut aspek kekeluargaan, banyak dalam Quran tidak dapat lari melainkan Quran. Contoh macam mana berlaku kepada Nabi Musa dan juga Nabi Syuaib. Musa yang lari daripada Firaun, kemudian bertemu dengan Syuaib, di situ dia diambil untuk bekerja. Berapa tahun? 8 campur 2 tahun. Itu kerja tanpa gaji. So kita kalau nak dapat menantu yang baik, sanggup tak kerja 8 campur 2 tahun hanya untuk ditrain sebagai pewaris, bakal mewarisi dan juga menjadi menantu kepada Nabi Syuaib. Tahu, upah dia adalah menjadi menantu dia nanti. Dan pastinya sepanjang 8 ke 2 tahun itu, prosesnya adalah pendidikan yang sangat-sangat tegas daripada seorang tangan Nabi. Ingat waktu Musa bertemu dengan Syuaib, Musa belum lagi Nabi. Musa belum lagi diangkat menjadi Nabi. Kisah hidup itu Allah ceritakan macam mana sehingga dia jumpa Syuaib. Selepas itu baru dia dapat wahyu. Jadi banyak benda yang kita kena baca. Adalah satu bentuk konsep Al-Quran ini adalah kisah dalam bentuk pembinaan, character building. Kita ni duduk dalam fasa kejadian kita dalam proses menjadi siapa. Ada orang hari ni duduk di akhir zaman ini, dia adalah seorang yang sangat-sangat baik dengan kefahaman agama, tapi isteri dan anak dia tak dengar cakap dia. Ada tak karakter Nabi Nuh begitu? Ada. Ada yang isteri tapi suami macam Firaun. Ada tak dalam Quran? Ada. Hari ni pun ada. Tahu, isterinya solehah,
tapi suaminya tu penagih dadah ke, makan rasuah ke, pemimpin rakyat yang corrupted ke, apa ke, perangai buruk ke, minum arak ke. Ada tak perangai macam tu? Bukan Fir'aun saja, perangai pun dah macam setan sekali. Tahu? Syaitan wa Fir'aun. Dua-dua ada pada kategori seorang suami. So kita nak memilih karakter bagaimana yang ada dalam diri kita itu nak diletakkan dalam akhlak pembinaan Al-Quran. Ada contoh? Ada. Pilih siapa yang kita nak jadi. Banyak uswah? Ada uswah. Pilih karakter mana. So sekarang ni kita mungkin tak sedar Al-Quran sedang menceritakan diri kita melalui kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Pelajaran tak? Pelajaran. So kita kena baca begitu. Kemudian, tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit, tidak ada satu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Wala akbaru illa fi kitabim mubin. So buang Lauh Mahfuz tu dulu. Sebab Kitabun Mubin ini adalah Al-Quran. Ini adalah dalam kitab yang jelas. Aza Quranun Mubin. Ini adalah Al-Quran yang jelas. Kalau baca surah Yasin, surah 36, ayat 69, ayat 70, dinampakkan Al-Quran ini tidaklah pantas bagi kami mengajarnya membaca dengan syair. Tidak pantas untuk dibaca dengan syair, melainkan dia adalah Quranun Mubin, satu bacaan yang jelas. So kalau kita baca benda ni tidak jelas, then something wrong. Al-Quran tidak berperanan dan berprinsip sebagaimana kehendak Allah. Al-Quran mesti bacaan yang jelas. Jelas maksudnya baca mesti difahami, baca mesti boleh dilaksanakan, baca mesti boleh di-apply dalam kehidupan harian. Tapi kalau kita fail untuk memahami, then something wrong dengan kemahuan kita. Bukan something wrong dengan Al-Quran, something wrong dengan kemahuan kita. Jangan kita pegang tu simple. Bila mana kita dapat satu perintah, bila dikatakan tak apa, baca Quran tak faham pun tak apa, dah jadi amalan. Dan semudah itu kita mengambil mudah tentang Al-Quran. Quran, Allah bagi Quran kepada kita. Allah bagi surat kat engkau. Tahu, Allah tulis surat, Allah bagi surat kat engkau. Kita dapat surat saman pun sungguh-sungguh kita baca. Sebab apa? Nak faham apa yang kita kena saman. Ni Allah yang bagi surat kepada kita. Banyak tak surah? 114 surat. 114 surah Allah bagi, tetapi kita tak faham. So siapa yang bermasalah? Surat yang bermasalah, Allah yang bermasalah, atau kita yang bermasalah? Meaning kita yang bermasalah mencari jalan untuk memahami ayat Al-Quran. Kat situ kita kena panah kilat. Okay, baik kat situ. So ada satu ayat lagi. Tengok ayat seterusnya. Sebenarnya saya baca secara tawah. Once kita baca secara tawah ni, kita baca daripada bawah, kita baca ke atas. Tengok ayat yang ke-58. Okay, ayat yang ke-58. Tengok ayat yang ke-58. Allah sebut apa? Katakanlah. So siapa yang nak katakan? Tengok situ. Siapa yang nak kena katakan? Qul. Okey, saya bagi tips kita baca Quran. Apa saja apabila kita berjumpa dengan perkataan qul, qul ini adalah prinsip. Qul huwallahu ahad. Prinsipkan Allahu ahad. Tengok contohnya Bilal bin Rabah. Kena letak batu, ada prinsip tak dalam dada dia? Ada. Ahad, 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 ahad. Dia ulang je ahad tu. Kan orang lain tak faham lah. Sebenarnya ahad itu refer kepada qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. So di mana pun dia pergi, dia berjalan, dia masuk kat mana-mana tempat pun, dia akan membawa apa yang dia faham, prinsip hidup dia. Tu yang Allah kata, engkau buat apa pun, engkau baca apa pun, engkau tulis apa, engkau makan apa, engkau buat apa pun sekalipun, semuanya dengan prinsip. So qul, katakanlah. Dekat situ di dalam kurungannya Muhammad. Kita buang kurungan itu. Hari ni siapa nak kena kata? Kita yang nak kena kata. Kita yang nak bercakap. Kita yang nak berprinsip. So kalau kita nampak ada orang yang ingkar, kita katakan kat dia, ya ayyuhal kafirun. Buanglah perkataan qul tu. Kalau ikut dalam Quran, Allah suruh kata qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. So kita nak kata siapa? Wahai orang yang ingkar, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan ikut apa yang kau buat. So kalau kawan kita ajak kita tengok wayang, kan, kita pun jawab, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Ada orang pergi sembah wayang kan, tengok wayang apa semua. Sebenarnya maksud dia, aku tak akan ikut macam mana yang kau buat. Aku tak akan ikut apa yang kau buat. Kita nampakkan macam tu. Dan
wala a'budu ma ta'budun, dan engkau pun tak buat apa yang aku buat. Bahasa mudah, bahasa Quran. Lam yalid lam yalid. Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau cara hidup engkau, bagi aku cara hidup aku. Sama juga dalam surah yang lain dikatakan lakum a'malukum. Bagi engkau amal engkau, pekerjaan engkau, bagi aku pekerjaan aku. Itu juga satu prinsip yang Allah suruh tetapkan. Sekul adalah prinsip. Dinampakkan dengan bifadlillahi wa birahmatih. Nampak? Sekarang ni kita dah jumpa perkataan rahmatnya. Dengan kurnia Allah dan rahmatnya, fabizalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah engkau rasa gembira. Hendaklah dengan itu engkau gembira. Gembira dapat apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Dan itu lebih baik daripada semua orang yang mereka kumpulkan. Apa saja barang yang kita dapat di dunia ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kita rasa nikmatnya, seronoknya bila kita mendapat rahmat daripada Allah. Kasih sayang Allah tu yang kita akan dapat. Bab tu yang orang lain tak nampak. Bab tu yang orang lain tak faham. Bab tu yang orang lain tak jelas. Tak nampak kaedah pembacaan yang sebenar. Suqul bifadlillahi birahmatihi fadzalika falyafrahu. Farah ini cerita tentang orang yang gembira, orang yang mendapat nikmat, orang yang mendapat rahmat, orang yang mendapat keberkatan hidup itu, dan dia akan menjadi orang yang gembira. Orang yang dal, orang yang bingung, orang yang tidak mendapat petunjuk, tak gembira. Hidup kat dunia ni muka dia kusut, muka dia masam, muka dia penuh dengan kemurungan. Itu tanda-tanda orang yang wajahnya hitam. Sebab tu ada dinampakkan orang neraka ni, ahli neraka ni wajahnya hitam. Orang syurga ni wajahnya bercahaya. Orang yang dapat petunjuk ni wajahnya nampak penuh dengan ketenangan. So itu tanda-tanda yang kita dapat. Macam mana kita nak tahu kita dapat? Tengok ayat 57. Buka ayat 57. Okey. Masuk ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguh telah datang, qad ja'atkum. Kalau ingat-ingat balik dulu pernah kita bukakan ayat-ayat berkenaan dengan ja'at ni, datang kepada kamu, datang kepada kamu. Sebelum ni kita buka dalam surah 4 ayat 170. Ada juga diceritakan, dikisahkan tentang ja'at. Telah datang seorang nabi yang datang membawa petunjuk, datang membawa berita gembira. Jadi siapa yang menolaknya, siapa yang tidak ingkar kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat rahmat. Itu ada dekat dalam surah 4, surah An-Nisa ayat 170. So di sini, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kamu pelajaran. So kalau kita baca Quran, ambil daripada ayat tadi, kalau kita baca tadi daripada surah yang sama, ayat 61, diceritakan tentang Al-Quran yang nak dibacakan sebagai satu panduan. Kemudian telah datang kepada kita pula Al-Quran ini sebagai pelajaran daripada min rabbikum, daripada pengatur kamu. So pengatur dekat sini, jangan kita cuma baca pengatur itu Allah di langit. Bila Allah memberikan kepada kita aturan, ni rububiyah. So rububiyah ini nak kena ada dalam setiap rumah. Peraturan yang kena ada dalam kehidupan. Peraturan itu pula nak dijadikan sebagai satu SOP, sebagai satu perlembagaan hidup, sebagai satu benda yang akan jadi hudud. Hudud itu batas. Batas itu adalah boundaries and limitation. Once kita buat benda itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan, dan itulah yang akan menjadikan kita duduk dalam keadaan terpelihara. Terpeliharanya kita bukan terpelihara kan Allah nak jaga kita macam pengasuh. Tak. Allah jaga kita dengan petunjuk dia. Ada masa kita akan terkeluar daripada barrier tu. Kita akan masuk menjadi orang-orang yang sesat, orang yang dimurkai, tapi Allah akan tarik balik kita dengan petunjuk dan rahmat dia. So dijadikan kepada kita wasyifaun lima fis sudur. Dijadikan dia sebagai satu penawar, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Tengok ya, Allah bagi kat kita satu bentuk hudan wa rahmah yang akan duduk dalam dada orang yang beriman. Sebab tu dia katakan petunjuk serahmat bagi orang yang beriman. So Al-Quran ini adalah satu mekanisme untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam dada kita. Penyakit taklid buta, itu yang kita nak kena selesaikan. Penyakit kan, kita ni ikut cakap nenek moyang kita,
berdasarkan fahaman nenek moyang kita, terlalu mengikut nafsu kita, buat benda tak buat dengan ilmu, buat ikut sangka-sangka, semua itu adalah penyakit yang ada dalam diri kita. Membohong, munafik, fasik, kafir, semua itu adalah tanda-tanda penyakit yang ada dalam jiwa kita. Penyakit ini nak dirawat, dan kemampuan untuk kita rawat itu hanyalah mampu melalui Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan hanya melalui petunjuk yang Allah dah berikan, dah kurniakan kepada kita. Fadlullah, ingat kurniaan Allah itu sangat besar melalui Al-Quran. Tapi kita gagal memahami kerana kita tidak dapat rahmat tu. Kita ingat kita dapat wahai, kita dapat rezeki. Allah bagi kita rezeki anak, isteri. Allah bagi kat kita rumah besar. Allah bagi kemewahan kepada kita, gaji besar, kerja pun cantik, pangkat, hartawan, apa semua bagai. First, kita kena ingat Allah bagi kat kita semua itu kerana kasih sayang dan rahmat dia. Itu Allah bagi kat kita. Semua, tak kira lah engkau ni jahil ke, engkau ni beriman ke, engkau kafir ke, ataupun engkau ni duduk agama mana pun, even Yahudi pun, dia dapat tak nikmat dia hari ni? Dia dapat. Bukan kerana dia beriman kepada Allah, tetapi kerana dia berusaha. Dia pakai kitab Allah ini, dia gunakan Al-Quran, dia gunakan Taurat, dia gunakan Injil, dia formulakan semua itu, lalu dia jadikan satu teori kebangkitan Israel. Israel buat begitu. Dia tak beriman, tetapi dia buat apa yang ada dalam Quran. Dia engineer benda tu supaya dia boleh capai maksud dan tujuan hidup dia. Hidup dia apa? Nak menguasai dunia. Dia buat tak? Dia buat. Dan dia reverse engineering. Dia gunakan pula Al-Quran ini, dia tukar, dia olah, dia tuba pula umat Islam. Dia jadi Dajjal yang mencipta syurga kepada kita. Dia bagi hiburan, dia bagi keseronokan, dia bagi pelbagai-bagai benda kepada kita ni. Dia memberikan kita kenikmatan sampai kita tak perasan pun. Halusnya sampai kita rasa kita dah dapat apa yang Allah bagi kepada kita. Tahu? Kita sangkakan hiburan itu datang dengan redha Allah. Tak. Allah tak redha lagi kepada kita. Belum tentu kita dapat apa yang kita ada hari ni Allah redha. First kena ingat macam tu. Allah mungkin bagi, tetapi belum tentu Allah redha. Redha itu yang kita cari sebenarnya. Mahal kat situ. So, hudan warahmah, cari dalam Al-Quran, terlalu banyak ayat-ayat yang berkaitan, yang saling terkait. Untuk apa? Untuk mencipta insan daripada Al-Quran. Kalau rajin, buka surah Al-Ankabut, surah 29, tepek kat sini, surah 29, ayat 49, tepek kat ruang komen tu, ramai-ramai baca. Kerana apa? Al-Quran ini, dia adalah bal huwal ayah, Allah sebut dalam Quran. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada manusia. Baca, fahamkan, lihat betul-betul. Jadilah kita ni orang yang zalim kalau kita tidak meletakkan Al-Quran itu di dada kita. Kita cuma letakkan dia di buku ini tanpa memahami maknanya, tanpa mengetahui petunjuk, dan juga kita hilang rahmat yang Allah nak berikan kepada kita. So, kita akan jadi orang yang rugi. Orang yang tidak memahami, orang yang tidak faham, orang yang tidak jelas apa sebenarnya tujuan dan fungsi kejadian kita, maksud, maqasid kita ini sebagai hamba Allah. Itu yang kita nak kena rajin, buka 2949, tepek maknanya, dan cari sendiri apa yang Allah maksudkan dengan ayat-ayat tersebut. Okey, jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Dah pukul 11 pagi, janji saya begitu, 10 hingga 11 pagi. Terima kasih kerana bersama-sama dalam kita berinteraksi, berbicara tentang Al-Quran. Dan itulah yang kita mahukan, yang kita nak, yang kita cari adalah jawapan supaya kita pasti kita ini adakah benar-benar sudah menjadi hamba Allah yang hakiki, ataupun kita masih lagi bersangka-sangka dengan hudan dan rahmat, dengan kita sangkakan Al-Quran yang ada di tangan kita ini, kita sudah menjadi seorang yang Islam. Adakah dengan khatam Al-Quran ini sudah benar-benar menjadikan kita seorang Muslim yang sebenar? Dia belum lagi menjadikan kita seorang Muslim kalau kata kita belum lagi jadi sebenar-benar orang yang meyakini apa yang ada di dalam kitab Al-Quran ini.
iman dan Islam itu berbeza. Dua-dua ada perintah dan juga tuntutan pelaksanaan. Dua-dua kena faham. Keyakinan ada dalam rukun iman, pelaksanaan ada dalam rukun Islam. So dua-dua ini kena berjalan serentak. Dua-dua ini kita kena jadikan dia tiang kepada kehidupan kita. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Teruskan berikan perkongsian, share dan berikan apa saja kesan dan pesan, sama ada di ruang komen ataupun beri dalam group discussion kita nanti. Kalau siapa yang nak masuk group discussion, boleh masuk dekat dalam t.me/bicara maqasid. Di situ kita ada satu group khusus. Klik discuss, kita akan masuk dalam group perbincangan kita yang lebih mendalam. InsyaAllah apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah satu yang sangat menarik. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita kefahaman yang baik. Allah berikan kita kemudahan untuk kita mencerna apa yang saya sampaikan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu kerana kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada yang terkasar bahasa, tersalah penyampaian. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Itu saja pada pagi ini. Kita jumpa esok hari. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.